Susah payah buat korban ni. Yayasan Ikhlas kan ada. Daftar ibadah korban guna phone sahaja. Senang. Ya, subhanallah. Bersusah payah sedikit ya. Besar lembu dia kan. Subhanallah. Dan kita bersama dengan panel kita seterusnya iaitu Al-Fadhil Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Kita panggil Ustaz Hanafi selalu bersilat. Saya tengok subhanallah luar biasa bila saya nak jadi anak murid dia. Dan 10 hari awal Zulhijjah ni besar pahalanya. Kalau tengok segi apa saja amalan kan, Nabi cukup seru, menggalakkan Allah cukup suka. Dan kalau kita tengok selain daripada amalan-amalan yang tidak boleh memotong kuku Ustaz, mencabut bulu dan sebagainya, apakah amalan lain yang disunatkan untuk kita lakukan ataupun tidak lakukan? Silakan Ustaz di sepanjang untuk bulan haji ni. Alhamdulillah, tidak ada satu amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah melainkan di 10 awal Zulhijjah. Sahabat tanya, adakah berjihad pun? Ya, kecuali mereka yang berjihad dan mati syahid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, rebut peluang. Kita kena bersyukur kita hidup di bulan Zulhijjah, bulan orang menunaikan haji ni. Dan ketika inilah kita kena memperbanyakkan pahala. Kerana pahala di dalam bulan Ramadan 10 Ramadan terakhir. Tetapi amalan soleh yang paling dicintai Allah 10 awal Zulhijjah. Kenapa? Kerana yang pertama, hari raya Aidil Adha adalah hari kebesaran Allah. Masya Allah. Dia kena faham, Talib ada hari kebesaran Talib, iaitu hari jadi Talib. Ya, betul. Dan di hari jadi Talib orang bagi hadiah. Ya. Orang wish. Betul. Begitu juga di hari kebesaran Allah, raja kepada segala raja, agung kepada segala agung. Dia ada hari-harinya. Dan specialnya sebelum masuk hari raya Aidil Adha ada 10 hari kat situ. Iaitu digalakkan kita, yang pertama, bagi mereka yang menunaikan haji, buat haji habis-habisan betul. Yang kedua, buat habis-habisan umrah. Yang ketiga, berpuasa. Kenapa puasa? Sebab dalam bulan Ramadan nak dapat takwa. Takwa tu cinta. So Allah nak uji kita. Kita cintakan Allah lagi ke tidak? Perbanyakkan puasa. Sebab tu orang-orang soleh dia berpuasa daripada 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Kenapa? Kerana ada hari Arafah. Dengan mengharap pengampunan daripada Allah dan pahala daripada Allah. Yang keempat, apa yang dia galakkan dalam bulan Zulhijjah ni, yang keempat, tak lain dan tak bukan memperbanyakkan sedekah. Saya merayu sangatlah sahabat-sahabat ni. Sedekah yang paling dahsyat sekali. Tidak ada satu amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya Aidil Adha melainkan menyembelih binatang korban. Kita ni buat kadang-kadang sedekah-sedekah biasa, tetapi berkorban wang ringgit dengan bentuk melakukan ibadah korban ni lebih besar pahala dia. Yang kelima, tak lain dan tak bukan beristighfar. Keempat, berselawat ke atas Rasulullah SAW. Dan kelima, bertasbih, bertahmid. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan pelbagai amalan yang soleh. Rebut peluang ni sebab subhanallah kita, subhanallah lebih besar daripada berjihad fi sabilillah. Subhanallah. Alhamdulillah lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam. Allahu akbar, subhanallah. Bergegar rasa hati, berombak rasa hati bila Ustaz kata begitu. Ini adalah, korban ini adalah satu bukti cinta dan tanda keimanan kita pada Allah SWT. Kita ni Ustaz memang nak buat korban, tapi harga barang naik hari ini, Ustaz, anak-anak nak makan. Kita teringin nak sedekah, tapi bukan berkira macam cukup tak nak kena tunggu hujung bulan, cukup tak macam mana. Tapi Ustaz, bagaimanakah kita nak yakin bahawasanya berkorban ni insya-Allah Allah pelihara, Allah jaga rezeki kita. Ini ada rasa yakin tu. Ada satu kisah yang saya selalu ceritakan berdasarkan surah Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ni dia memang ada sebab nuzul yang berbeza, tapi kita nak kaitkan. Allah telah bagi kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat Talib dapat banyak. Masya-Allah. Daripada masalah kita, nikmat kita lebih banyak. Kita tak mampu nak kira. Tetapi ketika Allah bagi nikmat, Allah minta 2 perkara. Pertama, dirikan solat. Kedua, lakukan ibadah korban. Berkorbanlah. Hari ini ramai orang tengok cerita Mak Kilau, Ustaz, saya sanggup mati kerana agama, bangsa dan negara. Allah Akbar. Dia cakap. Tetapi untuk berkorban, sembelih binatang pun dia tak sanggup. Apatah lagi dia nak berjuang untuk korbankan nyawa dia. Pembohong. Jadi jom pujuk hati kita. Dalam negara barang naik. Kan memang sampai korban ada 700 lebih 800 satu bahagian.
Tetapi bagi mereka yang mampu, silakan buat, tak ada masalah. Tetapi dengan Yayasan Ikhlas, kita dengan serendah harga RM390 Masya Allah. boleh melakukan ibadah korban di luar negara, di negara-negara yang benar-benar miskin, dan mengharapkan sumbangan dan bantuan ikhlas korban kita untuk diagihkan di sana. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Mungkin Ustaz boleh, tadi Ustaz ada sentuh sikit package ni kan, serendah RM390 je. Betul. Barangkali ada package-package lain tak Ustaz? Itu Package yang fantastik dia, yang seronoknya, package untuk dalam negara dah penuh, kecuali di Sarawak. 70% kalau overall package penuh dah. dalam negara dah penuh dah. Dah tak boleh nak buat dah. Yeah. Cuma luar negara je. Dan kita fokus di India dan juga Republic Chad. Dekat sini di Republic Chad ni 60% rakyat dia Islam. Tetapi negara miskin. 4 negara termiskin dalam dunia. Kalau pergi talib di sana, dia orang buat tanah liat tu, dia buat macam tu, dia jadikan biskut, dia bakar, dia orang makan. Tanah liat. Tanah liat yang lembik-lembik tu dia bakar, dia orang makan tanah liat. Dengan izin Allah Ta'ala mereka hidup dan mereka sihat. Bayangkan Allah Ta'ala punya kuasa. Tetapi tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya tanya tuan-tuan yang duduk di Malaysia ni pernah makan tak tanah liat? Pernah berada dalam keadaan kelaparan ke tidak? Jadi jawapan kita tuan-tuan, memang ada orang tanya, Ustaz, mana lebih afdal buat korban dalam Malaysia atau luar negara? Jawapan dia, afdal dalam Malaysia. Sembelih sendiri, tengok darah tumpah, itu afdal. Afdal maknanya terbaik. Aula apa dia? Aula terpenting. Dan ketika saat ini rakyat Malaysia terlalu banyak penyakit darah tinggi, kencing manis, buatlah dalam Malaysia. Kalau ada kemampuan, buat juga. Jangan tinggalkan. Membantu, bersedekah 100% daging korban kita kepada mereka yang benar-benar susah. Republic Chad, di India, di Kemboja, dan 7 buah negara yang kita sasarkan untuk mengagihkan daging korban. Setakat ini lebih kurang 158,000 keluarga telah diberi bantuan daging korban daripada mereka yang menyertai ibadah korban daripada tahun 2014. Masya Allah. Tuan-tuan, kenapa kita dapat jumlah 158? Sebab agihan korban diagihkan secara profesional. Sebab tu kita ada data. Dan lebih kurang 358,000 orang menerima daging korban tersebut. Wallahualam. Subhanallah, banyak ni Ustaz dia, dan kita sedar tak sedar ya, kita kumpul-kumpul. Kalau kita buat seorang rasa macam liat kan, tapi kita kumpul-kumpul sama-sama, panggil adik-beradik sama-sama turut serta dalam ibadah korban Yayasan Ikhlas ni. Ustaz, sekali lagi mungkin boleh terangkan package-package yang ditawarkan sekali lagi untuk sekilas pandang bagi mereka supaya boleh tahu, boleh buat perbandingan lah, boleh agak-agak kan dalam keadaan yang nak berkira-kira sikit. Dalam negara RM700, luar negara RM390. RM390 lebih kita cintai daripada Tuhan. Allah menguji Nabi Ibrahim AS, mana yang lebih kau cintai, Ismail atau Allah? Bayangkan seorang ayah yang nak anak, tiba-tiba tak dapat anak. Dah lama tunggu dapat anak, lepas tu dah 13 tahun, 12-13 tahun nak kena sembelih anak tersebut. Allahu Akbar. Mana menggigil-gigil tangan kita nak sembelih binatang pun kita menggigil, apatah anak kandung kita sendiri. Tetapi tuan-tuan, Allah uji. Allah uji kita, Talib, Hanafi, mana yang lebih kau cintai? RM390 wang simpananmu atau Tuhan? Mana yang lebih kau cintai? Allahu Akbar. Tepuk dada, tanyalah iman. Wallahu alam. Subhanallah. Data-data dah ada di skrin. Tuan-tuan screenshot gambar. Ataupun tuan-tuan masuk ke laman web www.korbanikhlas.com. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Mudah-mudahan terjentik, terusik hati kita untuk sama-sama untuk berkorban di dalam 10 hari terbaik ini, insyaAllah. Dari sekian rumah kita jumpa lagi Ustaz. Masya-Allah, semoga Allah sentiasa merahmati dan menjaga kesihatan Ustaz, insyaAllah. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini, insyaAllah. Boleh ambil paparan di bawah ni, simpan dan kongsikan seberapa ramai mungkin kita turut serta dalam Yayasan Ikhlas ibadah korban tahun ini, insya-Allah.